Air mineral dijual di kedai itu adakah dikira air mutlak? Air mineral. Air mutlak. Kau lagu mana? Boleh buat ambil air semaya, boleh. Boleh guna untuk minum, boleh berlaku lah. Air mutlak lah. Macam mana nak qada solat yang tinggal masa start balik sampai sekarang? Qada lah. Ingatlah berapa puluh tahun kita tinggal. Okey, setahun ada 360 hari. Sehari sama dengan 5 waktu. Kira lah qada lah. Habis ke masa lepas ke benda fardu ain. Wajib kita qada ibadat yang kita tak buat dulu-dulu. Wajib qada ibadat wajib, sunat qada ibadat sunat. Boleh kau dak niat korban, niat akikah 7 bahagia seekor lembu, boleh. Misalnya seekor lembu dibahagikan kepada 7. Tuan ni mari akikah, tuan seorang lagi beli tu jual untuk korban, seorang lagi beli untuk jual, seorang lagi boleh. Nah, bahagia masing-masing lah. Hukum dia sah. Hukum membina kepuk atas kubur. Kubur ni ada 3. Pertama, kubur wakaf. Apa maksud kubur wakaf? Ada seseorang dia kata saya wakaf ke tanah saya sekarang ni untuk jadikan kubur. Tu panggil kubur wakaf. Kedua, kubur sabil, dipanggil kubur sabil. Kubur sabil ni kita tak pernah dengar ada orang wakaf tanah ni. Tetapi kawasan kampung ni semua tanah mayat di tempat ni. Jadi kubur ni sabil, milik bersama. Ketiganya, kubur ni milik tanah persendirian. Tanah saya tak wakaf pada sapi, saya tanah ayah saya sini. Keluarga saya semua saya tanah sini. Maka apa hukum dia kita bina kepuk? Kepuk ni bukan kepuk. Apa dia? Orang panggil belindai. Belindai ni tempat orang letak batu tu. Ingat, membina sesuatu di atas kubur boleh menyempitkan kubur. Apabila menyempitkan kubur bererti kubur itu milik bersama. Maka kalau kita buat bina menyebabkan kubur tu sempit. Apabila sempit, maka lagu mana? Maka orang lain berhak. Tiba-tiba kita ambil hak orang lain untuk tanah di situ, maka hukum dia haram. Tetapi kalau bina kepuk ni yang boleh akak letak, ya bukan panggil bina haram. Tapi kalau letak saja tidak jadi kau haram. Sebab kita boleh akak pula, boleh pindah pula. Gali-gali situ pula letak pula kepuk. Tak ada masalah. Kepuk bukan maksud dalam binaan. Hak Nabi larang buat binaan di atas kubur wakaf. Manakala kubur persendirian, tanah masing-masing, saya beli ni tanah kawasan ni untuk keluarga saya saja, maka hak tu kita nak buat ikutlah gapo dia, nak buat rumah kos tinggal atas tu pun munggo tanah kita sendiri. Tapi kalau tanah wakaf milik bersama tak boleh lah. Lagu mana saya ada zikir khusus dan zikir umum. Lagu mana kalau bertemu? Saya ni ada wirid khas. Saya jadi tu imam. Lepas tu saya nak baca wirid umum macam biasa ke ataupun nak jadi wirid khas. Afdalnya kalau kita ada wirid khas kita jadi makmum. Supaya kita boleh baca wirid kita yang sendiri khas. Tapi kalau kita jadi tu imam, lagu mana? Baca wirid umum dulu. Lepas pada tu kita masing-masing kita buat wirid khas kita. Kalau bertemu. Waktu ngaji dan waktu belajar. Waktu zikir dengan ngaji. Hak mana afdal? Tengok keadaan. Ada orang ni tengok. Sebab tu zikir ni kita ada tarbiyah kita. Ada orang ni nak amalkan zikir. Tengok. Kalaulah dia itu di bawah tarbiyah guru, maka guru tu akan tengok. Dia ni afdal zikir ke ada afdal belajar. Kalau orang ni jahil tukir, tak tahu akidah, tak tahu apa, wajib dia mengaji ilmu fardu ain. Tapi kalau dia dah lepas dah ilmu fardu ain, okey, zikir supaya hati dia lembut. Kadang-kadang zikir lebih, kadang-kadang mengaji tu lebih. Bergantunglah atas masing-masing. Masalah orang tu pakai podoh accident.
Kalau accident pergi hospital, maka ziarah lah sain-sain dia hok lelaki pun ada juga mari ziarah. Maka muka dia terbuka. Lagu mana? Dia ketika dia hidup dia tutup muka dia. Maka boleh ke tak? Tak boleh lah. Kena orang amanah lah, orang hok jaga dia tu amanah. Dia tak pernah buka muka, maka boleh jaga muka dia kerana dia tak mampu buat apa-apa sekarang tu jaga amanah dia. Tapi kalau orang buka muka dia, orang tak cara, tak salah halik dia dah sebab dia tak mampu buat apa-apa dah, dia nak tutup muka dia dah. Tiba-tiba tak ada orang cara kepada dia, silap orang hok jaga dia lah, nak amanah dia ni. Amalan untuk elakkan waswas, banyak ke sebut nama kalimah Allah. Allah sambil lenggak ke langit sebut Allah. Allah tu panjang, jangan A tu panjang. Jangan A tu panjang A tu pen ya. Allah. Panjang lagu tu lenggak ke langit baca lagu tu. Baca amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Aku percaya dengan Allah dengan Nabi Muhammad. Saya percaya kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Saya beriman dengan Allah Nabi Muhammad. Tu antara bacaan dia. Wuduk ni buat sekali-sekali saja, mandi biasa-biasa. Wuduk kalau boleh orang waswas ni buat sekali-sekali, jangan buat 3 kali takut jadi waswas. Buat sekali. Biarlah kita rasa tak habis pun, okey, berlatih dulu supaya hilang waswas dulu, lepas pada hilang waswas baru nak buat 3 kali. Adakah seguguk tu ada kaitan dengan cakaran? Nabi kata seguguk ini ataupun sakit ni kau ke apa, ataupun istihadah ni kaitan dengan syaitan. Syaitan sepak urat bawah tu maka keluar darah ke apa dia. Maka kalau sakit seguguk ni kena pergi buat rawatan dah. Jumpa kau buat air tawar kau ke apa dia sakit seguguk. Sakit ketika keluar haid dipanggil sakit seguguk. Maka seguguk ni kalau kuat sangat dia menyebabkan wanita tu tak dapat anak. Dia mampu boleh anak, tetapi seguguk dia tu menolak. Terlalu kuat menyebabkan anak tu payah nak lekat. Orang baca semaya subuh tak pernah baca kunut, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Cuma baca kunut dapat pahala baca kunut tu lah. Supaya orang tak pernah berzikir, tak pernah makan nasi lauk ayam, tak ada masalah apa. Kalau makan nasi lauk ayam sedap, tak si makan nasi lauk ayam tak sedap. Gitu dah lah. Dosa tak dosa. Hukum suami isteri yang jahil, tak tahu hukum hakam mengenai haid, boleh nikah dulu kau belajar dulu. Gini. Kalau perlu nikah dulu. Belajar sambil nikah. Nikah sambil belajar. Nikah sambil belajar. Belajar sambil nikah. Mana boleh sambil nikah ni, nikah sekali. Tengoklah. Jadi haid ni kena belajar. Kalau tak tahu kena nanya orang lain. Asalnya kita kena belajar sendiri. Tapi kalau kita tak tahu boleh nanya orang lain. Maka nikahlah dulu, tak apa. Namun mungkin mengaji tak faham. Akhir sekali tak boleh nikah. Masalah juga. Dosa wanita ditanggung oleh ayah suami. Tak. Siapa dia kata? Dia lah tanggung dosa. Apa suami tanggung? Kalulah suami tak tegur maksiat yang berada di hadapan dia. Sama ada maksiat tu suami dia, isteri dia, kau dia tak tegur tu dosa dia lah. Suami tegur dah, ayah tegur dah. Dia tanggung dosa, tak tanggung dosa. Tu imam tegur dah, tu imam tanggung lagi dah. Kalau tu imam tak tegur, dosa bukan dosa ke apa? Dosa dia tak tegur. Bukan dosa maksiat tu kawan tu buat. Tu imam tak ada deraka kepada suami. Muka tu imam kejahatan. Nak deraka pada suami mana? Dosa deraka tu dia. Tu imam tegur dah, tak ada masalah lah. Perempuan lelaki suka main TikTok. Gini, kita nak kata warna TikTok ni, setiap orang ni ada hiburan dia. Ada orang suka hiburan joget, suka menyanyi, suka main deke, main mokyong, main gapo. Tengok kalau benda itu melara ke, benda itu mensia-sia ke, maka benda tu sia-sia lah, lara lah. Tapi kalau kadang-kadang TikTok ni membawa kepada macam nak bawa kepada haram, jadi haram pula. Maka sekadar jaga-jaga sekali-sekala. Bukan main TikTok, kita duk lepas orang dalam rumah misalnya. Puas duk saja dah saja. Okey, tidak jadi masalah. Hak ni TikTok ni takut kita sebab aurat kita ke apa, hak tu jadi masalah lah. Tu TikTok tu.
Kalau duk main sore tak panggil TikTok, panggil toktik panggil. Hukum saya dapat duit bantu RM1,900, sepatutnya dapat RM800. Saja sebab saya terupdate selepas isteri saya meninggal. Bagaimana saya boleh RM800 saja berhak RM1,900? Lepas tu, gini bukan hak awak tu. Berarti kena serah semula. Jujur benar awak ni. Nak serah semula. Bukan hak milik. Serah kepada Perdana Menteri kau. Diserahlah. RM800 bukan. Betul jangan ambil lah PT RM800 tu. Ikutlah nak pergi ke orang. Nak pergi ke orang, PT awak. PT awak bukan kita. Mana boleh pergi PT awak. Kita kena pergi kepada satu badan bukan milik umum dia panggil. Badan tu menguruskan masalah orang Islam. Baitul Mal, majlis agama. Bui benda lagu tu yang akan urus. Pondok-pondok, AJK masjid, AJK persatuan, yayasan kebajikan. Supaya dia guna untuk umum. Bukan untuk milik peribadi. Kerana nak milik peribadi ni kena milik kita, barang milik kita. Kalau bukan RM800 tu bukan milik kita, kita tak boleh beri lah kepada orang. Beri hak RM800 milik kita tu. Barulah jadi dah. Ubat rawatan secara batin. Boleh ke tak seorang Muslim percaya kepada rawatan tu? Ingat kelebihan ilmu ni macam-macam. Ada rawatan batin, rawatan zahir. Sebagaimana kita percaya kepada penyakit COVID lah ni. Tak ada seorang abuk nampak COVID ni lagu mana. Tapi dia percaya tu gak ketar gagal tak setubik daripada rumah apa semua. Maka jadi kafir kalau kita percaya kepada COVID lah ni. Sudah. Saya tak tengok. Lepas tu jadi kafir tak? Sudah. Lepas tu kenyataan kadang-kadang doktor orang kafir itu lagu mana. Nyakit ke ilmu Tuhan ni banyak. Maka rawatan batin ni pun lagu tu juga. Nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Tak jadi rukun iman, rukun Islam. Gitu. Cuma kalau nak merawat tak ada masalah. Tak jadi kafir kita engkau apa dia tak ada masalah. Batin macam setan. Batin kita ada batin. Kita ni setan juga sebenarnya. Batin tu bukan setan. Batin tu benda tak nampak maksud dia ni. Rawatan batin, rawatan tak nampak. Macam COVID lah ni lah. Tu penyakit batin berlaku dah tu. Tak kira lagi penyakit batin iri ujuk takabur ni. Boleh ke solat jamak qasar? Pergi pada satu tempat dalam masa sebulan tak boleh lah jamak qasar. Boleh kodok kita belajar ilmu-ilmu tinggi. Ikut kita lah nak belajar tak sifat. Makan nasi tak wajib. Makan cakui tia tak wajib. Apa kita gelenyah nak pergi makan cakui tia? Muka tak wajib. Adakah benda tu wajib saja? Adakah patut kita belajar ilmu tinggi-tinggi? Ilmu tinggi-tinggi itu kelebihan. Kelebihan. Ilmu tinggi-tinggi. Ilmu tinggi-tinggi ke kita lah. Kita nak belajar tak sifat belajar. Kalau kita tak belajar, jadi kita bodoh. Tu lah. Jadi cerdik. Misalnya, masuk sekolah menengah. Tak si masuk. Nak masuk. Supaya ilmu tinggi ni lagu tu lah. Cuma, orang yang belajar, dapat kelebihan ilmu. Ilmu dan adab mana lebih mulia? Kalau ada ilmu tanpa adab, berarti orang tak ada ilmu. Adab tanpa ilmu, orang tak panggil adab. Dia rekod sendiri cara dia. Maka adab dengan rekod sendiri, adab ni kita kena belajar. Lagu mana beradab dengan guru. Kita rekod sendiri. Lagu mana nak suruh nampak baik dengan tok guru, kita sekeh kepala dia. Rekod sendiri. Jadi kau tak panggil beradab juga. Maka ilmu dan adab ni satu benda sebenarnya. Satu benda sebenarnya. Kerana adab ini praktikal daripada ilmu. Ilmu tu teori, adab itu adalah praktikal dia. Orang kata dia beradab dah. Orang beradab pun tak ada adab dah. Orang yang bercakap dia yang paling baik, dia tak baik dah. Saya bercakap saya paling beradab. Orang yang bercakap dengan kalam lagu tu, percakapan lagu tu, dia tidak ada adab sebenarnya. Kalau orang beradab, dia tak pernah mengaku dia tu orang baik, orang apa.
Hukum lebak ke kening. Lebak ke kening. Boleh ke tak? Kalaulah kening kita tu nampak berat sangat, menyakit sangat, maka menyebabkan kita malu, selalu diperlekeh ke orang, maka boleh. Sunat hukum kita baiki kening kita sehingga nampak molek. Tapi kalau kening kita molek dah, tak boleh nak baikilah, takut ada unsur penipuan, mengubah ciptaan Allah. Mencuri. Adakah kategori maksiat? Ya, mencuri kategori maksiat tangan lah. Maksiat tangan mencuri. Nampak? Maksiat tangan. Ada curi pakai tangan, pakai kaki, pakai macam-macam curi. Apakah takrif maksiat? Maksiat tu lawan Allah Ta'ala. Ya'si maknanya melawan. Tidak dengar kata Allah. Kadang-kadang kita tak buat apa-apa. Misalnya orang suruh semaya, kita tak buat. Saya tak buat maksiat. Dah saya tak melawan, saya senyap ya. Saya tak buat apa-apa tindakan. Tak buat pun maksiat juga. Hal penting tak dengar kata-kata perintah Allah Ta'ala. Apa hukum cabut bulu kening yang bersambung di tengah? Ni sini. Kerana ada orang kata alamat kalau kening bersambung ni bodoh. Nabi kening dia lebat sehingga setengah orang kadang-kadang nampak macam bersambung. Padahal tak bersambung. Kalau kita tengok nampak macam tak bersambung ni kening. Maka apa hukum cabut bulu kening situ? Ni sini. Kalau ia tu memalukan, maka boleh kita buat. Tetapi kalau benda itu tidak memalukan, maka tak boleh buat kerana masuk mengubah ciptaan Allah. Hukum suami isteri tak ikut tempat tinggal bersama suami kerana mak mertua suami uzur. Apa hukum dia? Gini. Isteri sebenarnya wajib kena ikut suami apabila dia nikah. Suami kena duduk, isteri wajib tinggal bersama suami. Sekalipun rumah tu uzur ke, gapo dia ke, kecuali ada sebab, maka boleh isteri suami. Salah satunya tempat yang tidak sesuai dengan dia. Maka dia boleh kata saya tak boleh nak pergi tempat tu. Salah satunya duduk dengan mertua. Dalam kitab kata kalulah satu tempat itu menyebabkan isteri tu rasa kekok, tak selesa, ataupun keluarga suami tu tak berapa mesra dengan dia jadi kekok ke, selalu diperli ke, selalu digapo, tak selesa duduk dengan mertua, maka boleh dia tak seikut suami dia, maka pada ketika tu wajib suami cari rumah asing supaya isteri dia boleh duduk dengan dia. Maka pada masa tu isteri diberi kelonggaran untuk dia tidak ikut suami. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.